Matematik tingkatan 2, bab 10, keturunan garis lurus. C. Keturunan garis lurus. Selamat datang ke Cikgu Kimberly Channel. Bagi sesiapa yang belum subscribe channel saya, ingat subscribe channel Cikgu. Terima kasih. C. Keturunan garis lurus. Standard pembelajaran. Membuat generalisasi tentang keturunan garis lurus. Okay, kita pergi kepada hubungan antara keturunan dan garis lurus. Okay, di sini dia ialah satu sata kata. Soalan ini bagi kita dua koordinat, iaitu titik P dan titik Q. Jadi untuk mencari keturunan, kita kena labelkan P sebagai X1, Y1, Q sebagai X2, Y2. Keturunan MPQ sama dengan Y2 tolak dengan Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1. Jadi, kita akan guna 20 tolak 2 bahagi dengan 7 tolak 1. Kamu akan dapat 18 bahagi dengan 6 sama dengan 3. Kamu akan dapat keturunan positif. Okey, anda lihat pada tangan kiri dan tangan kanan anda. Okey, untuk garisan ini kita lihat dari bawah ke atas. Jadi, garis ini kita katakan garis lurus condong ke kanan. Dia condong ke arah kanan. Untuk garis lurus condong ke kanan, kamu akan dapat keturunan positif, iaitu M lebih daripada sifar. Tadi kita sudah cari memang keturunan dia ialah lebih daripada sifar. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua ini. Di sini ada satu sata kata dan mempunyai dua titik, iaitu titik P dan Q. Kita akan mencari keturunan menggunakan rumus Y2 tolak dengan Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1. Jadi, untuk titik P dan titik Q, kamu kena labelkan dia mana satu X1, Y1, X2, Y2. Keturunan MPQ sama dengan kamu kena guna Y2 tolak dengan Y1, iaitu 9 tolak 1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1. X2 di sini ialah 2 tolak dengan 6. Kamu akan dapat 8 bahagi dengan negatif 4. Positif bahagi dengan negatif, kamu akan dapat negatif 2. Untuk garisan ini, kamu akan dapat keturunan negatif. Jadi, kamu lihat pada tangan kiri dan tangan kanan anda. Kita lihat dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas, ini ialah garis lurus condong ke kiri. Kamu akan dapat keturunan negatif, iaitu M kurang daripada sifar. Untuk garis lurus condong ke kiri, keturunannya ialah negatif. Di sata kata ini ada dua titik, iaitu titik P dan titik Q. Untuk mencari keturunan, kita akan labelkan titik P sebagai X1, Y1, titik Q, X2, Y2. Keturunan NPQ, kita akan mencari menggunakan rumus 2, iaitu Y2 tolak dengan Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1. Y2 di sini ialah 4. Y1 ialah 4. Jadi 4 tolak 4 bahagi X2 6 tolak X1 ialah 2. Jadi kamu akan dapat sifar bahagi dengan 4. Sifar bahagi dengan apa-apa nombor, kamu akan dapat jawapan sifar juga. Jadi, garis lurus mengufuf. Ini ialah garis lurus mengufuf atau kita boleh katakan garis lurus yang selari dengan paksi X. Di mana
kedua-dua titik mempunyai koordinat Y yang sama. Bila kamu ternampak koordinat Y dia adalah sama, maksudnya garisan tersebut ialah garis lurus mengufuf atau garis lurus yang selari dengan paksi X. Kamu akan dapat keturunan sifar, iaitu M dia sama dengan sifar. Di sata katas ni terdapat dua titik dan dua titik tersebut membentuk satu garis lurus mencancan. Untuk mencari keturunan PQ, kita akan labelkan X1, Y1, X2, Y2 pada titik P atau Q. Jadi keturunan MPQ sama dengan Y2 tolak dengan Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1. Y2 di sini ialah 8. Tolak Y1, 1. Jadi 8 tolak 1. X2 tolak dengan X1 ialah 3 tolak dengan 3. Kamu akan dapat 7 bahagi dengan sifar. Apabila nombor bahagi dengan sifar, kamu akan dapat jawapan tidak tertarif. Bila anda tekan menggunakan kalkulator, dia akan keluar math error, maksudnya tidak tertarif. Okey. Bila kita jumpa garis untuk mencari keturunan untuk garis lurus mencancan atau maksud lain, garis lurus yang selari dengan paksi Y. Dia selari dengan paksi Y di mana kedua-dua titik mempunyai koordinat X yang sama. Dia adalah selari dengan paksi Y. Keturunan yang kamu dapat ialah keturunan tidak tertarif. M sama dengan infinity. Ini simbol untuk tidak tertarif. Jadi kamu boleh ingat nota ringkas hubungan keturunan dan garis lurus. Dia ada 4 jenis contoh untuk keturunan. Kita lihat yang pertama. Ini ialah garis lurus contoh ke kanan. Dia ialah keturunan positif. Untuk garis lurus contoh ke kiri, dia lihat dari bawah ke atas, keturunan negatif. Kamu akan dapat keturunan negatif. Yang ketiga ni, garis lurus mencancan atau garis lurus yang selari dengan paksi Y. Keturunan tidak tertarif. Ini simbol untuk tidak tertarif. Dan yang keempat, garis lurus mengufuf atau garis lurus yang selari dengan paksi X. Keturunan dia ialah sifar. Jadi, 4 jenis keturunan ini kamu kena ingat. Bila kamu dapat garis lurus contoh ke kanan, kamu kena ingat dia ialah keturunan positif. Garis lurus contoh ke kiri, keturunan negatif. Garis lurus mencancan, keturunan tidak tertarif. Garis lurus mengufuf, keturunan sifar. Sata katas ni mempunyai 2 garis lurus, iaitu garis lurus OA dan OB. Keturunan OA, M dia sama dengan 4. Keturunan OB, M dia sama dengan 2. Garis lurus OA menghampiri keadaan mencancan. Jadi, nilai keturunan OA lebih besar daripada nilai keturunan OB. Nilai mula keturunan garis OA adalah lebih besar daripada nilai mula keturunan garis OB. Maka, garis OA lebih curam daripada garis OB. Atau maksud lain, garis lurus OA lebih condong daripada garis lurus OB. Okey, nilai mula merujuk kepada nilai positif suatu kuantiti. Contoh, keturunan M dia sama dengan 5. Nilai mula dia sama dengan 5. Keturunan M dia sama dengan negatif 6. Nilai mula dia kita akan ambil nilai positif suatu kuantiti sahaja, iaitu 6. Contoh 1. Raja di bawah dilukis pada sata katas. Kena pasti garis lurus yang mempunyai nilai keturunan sama ada positif, negatif
sifar atau tidak tertarif. Beri justifikasi bagi jawapan anda. Okey, ini gambar raja ringkas untuk anda ingat nilai keturunan. Okey, kita tengok pada garisan AB. Kalau lihat dari bawah ke atas, garis lurus ini adalah condong ke kiri. Keturunan garis lurus AB ialah negatif kerana condong ke kiri. Kita boleh rujuk gambar raja di atas ni. Kalau garisan condong ke kiri, nilai keturunan ialah negatif. Okey, kita lihat garis lurus CD. Garis lurus CD ini selari dengan paksi X atau kita boleh panggil dia garis lurus mengufuk. Keturunan garis lurus CD ialah sifar kerana selari dengan paksi X atau garis mengufuk. Kalau satu garis selari dengan paksi X, nilai keturunan ialah sifar. Kita lihat pada garisan EF dari bawah ke atas. Ini ialah satu garis condong ke kanan. Keturunan garis lurus EF ialah positif kerana condong ke kanan. Kita lihat pada garisan GH. Ini ialah satu garis mencancang atau garis lurus yang selari dengan paksi Y. Keturunan GH ialah tidak tertarif kerana selari dengan paksi Y atau dia ialah satu garis mencancang. Contoh 2. Kenal pasti garis lurus dalam rajah di bawah yang mempunyai nilai keturunan terbesar dan terkecil serta nyatakan alasannya. Di sini ada 4 garis lurus. Apa yang kita lihat di sini? Garisan MN ini menghampiri keadaan mencancang dan sudut dia menghampiri sudut 90 darjah. Jadi kita boleh membuat kesimpulan garis lurus MN merupakan garis lurus yang mempunyai keturunan paling besar kerana menghampiri keadaan mencancang. Untuk garisan yang mempunyai nilai keturunan terkecil, kita akan lihat pada garis lurus OJ di sini. Garis OJ merupakan garis lurus yang mempunyai keturunan paling kecil kerana menghampiri keadaan mengufuk. Contoh 3. Raja di bawah menunjukkan 2 garis lurus pada sata katus. Di sini ada garis lurus AB dan garis lurus KL. Tandakan betul untuk garis lurus yang mempunyai keturunan positif dan salah untuk garis lurus yang mempunyai keturunan negatif. Kita lihat pada tangan kiri dan tangan kanan anda. Okey, 1. Garis lurus AB. Untuk garis lurus AB, kita akan lihat dari bawah ke atas. Yang ini ialah garis lurus yang condong ke kiri. Untuk garis lurus yang condong ke kiri, dia mempunyai keturunan negatif. Jadi sini kamu tanda salah. Okey, nombor 2. Garis lurus KL. Kita lihat dari bawah ke atas, dia ialah satu garis lurus yang condong ke arah kanan. Jadi, keturunan dia ialah positif. Jadi jawapan dia kamu tandakan betul. Okey, ini ialah jawapan untuk contoh 3. Remember, like, share and subscribe my channel. Thank you.